Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi pada jam ini bersama saya Jiji Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Dan yang pastinya pada jam ini kita akan bawakan tumpuan utama Extra Awani di saluran 501 dan juga berita-berita yang viral semalam yang kita bawakan, antaranya apa yang dikongsi mengenai luahan perasaan ataupun rasa kesunyian oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad selepas rakan-rakannya meninggal dunia. Apa yang dikongsi dalam blog checkdat.cc itu turut mendapat perhatian di kalangan netizen di luar sana apabila kata-katanya yang saya kira sangat sedih apabila beliau katakan, tinggal saya seorang, semua mereka kawan lama sudah meninggal dunia dan saya kesunyian. Itu merujuk kepada pemergian Khalid Julong, Allahyarham Khalid Julong, yang juga bersama-sama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum Perang Dunia Kedua dalam memperjuangkan kemerdekaan di tanah air. Dan kalau kita lihat sebelum ini, tokoh politik Kedah yang juga veteran UMNO sebenarnya dikenali sebagai Tan Sri Khalid Abdullah, tetapi untuk Tun Dr. Mahathir mungkin beliau senang merujuk Allahyarham Tan Sri Khalid sebagai Khalid Julong, meninggal dunia akibat sakit tua dan meninggal dunia pada usia 98 tahun di Kedah, itu ceritanya. Dan apabila perginya Khalid Julong ini, Cik Dad terasa ataupun Tun Dr. Mahathir terasa hilang semua rakan-rakan seperjuangan beliau. Dan di usia beliau pada ketika ini adalah 95 yang akan memasuki kepada 96, semestinya banyak pengalaman-pengalaman beliau dalam arena politik dan pentadbiran negara, 2 kali menjadi Perdana Menteri, dan itu harus kita lihat dan harus kita sanjung tinggi melihat kepada pengorbanan yang telah diberikan oleh Tun Dr. Mahathir dalam mentadbir kerajaan dan juga dalam mentadbir negara ini, dan beliau juga merupakan salah seorang negarawan negara kita. Dan Gigi, sebenarnya ramai lagi pemimpin-pemimpin di dunia kita ini yang umur mereka ini menjangkau lebih daripada 90 tahun, lebih kurang sama juga dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebagai contoh, kita lihat di sini adalah Queen Elizabeth ataupun Ratu Elizabeth kedua sendiri, yang ketika ini masih lagi memegang tampuk pentadbiran ataupun masih lagi memegang kedudukan sebagai Queen ataupun orang yang tertinggi, individu yang tertinggi di United Kingdom dan juga jajahan-jajahan takluknya. Dan difahamkan umur Ratu Elizabeth pada ketika ini adalah berumur 94 tahun. Dan beliau nampaknya ataupun baginda masih lagi sihat, menunggang kuda sebelum ini, melawat rakyatnya yang sakit di hospital dan sebagainya. Dan inilah kekuatan yang perlu kita ambil perhatian, melihat kepada bagaimana mereka pada usia 90-an masih lagi larat untuk menjalankan kerja-kerja pentadbiran ini. Ya, apa yang menarik mengenai apa yang dikongsikan oleh Tun Dr. Mahathir ini, saya kira semua orang pasti satu hari nanti merasainya. Jika anda diberi nikmat umur yang panjang, pasti merasai apabila rakan-rakan seperjuangan tiada di sisi. Mungkin Hafizi bila kehilangan saya, kehilangan Hafizi, kita boleh merasai bahawa rakan seperjuangan tiada. Dan dalam masa yang sama, apa yang menariknya dalam perkongsian ini adalah nama-nama yang ditulis oleh Tun Dr. Mahathir sendiri, iaitu seperti Khalid Julong, Azhari Taib, Kir Johari, Kir Pak Wang, Haji Taha, Cikgu Senu. Itu merupakan kalau generasi kita ni kurang kenal lah kalau nama-nama macam ni. Dan apabila didedahkan atau ditulis sendiri oleh Tun Dr. Mahathir, dia menjentik lah, trigger ramai untuk Google sendiri siapa mereka ini, apa sebenarnya mungkin pengorbanan mereka bersama dengan Tun Dr. Mahathir dalam memperjuangkan kemerdekaan negara. Itu sebenarnya yang perlu kita lihat di sisi lain daripada apa yang dikongsikan tentang kesunyian oleh Tun Dr. Mahathir. Betul, itulah kepentingan sahabat. Kerana kita menghargai sahabat itu, Gigi ni kalau dia tak ada di studio, saya rasa macam sunyi betul juga rasanya. Itulah cerita kita mengenai betapa pentingnya sahabat, betapa pentingnya kawan kita, kerana sama-sama kita membantu menyokong antara satu sama lain. Itu melihat kepada isu yang dibawakan, iaitu melihat kepada kesunyian Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu luahannya di laman webnya. Dan seperti biasa kita bawakan mengenai COVID-19. Update terkini, kes baru COVID-19 dalam negara 1,290 jangkitan baru dicatatkan, 4
kematian manakala 110 berada di ICU dan menjadikan jumlah kumulatif kes dalam negara kita sudah melebihi 50,000 kes yang mana mencatatkan 51,680 kes dan dua negeri yang mencatatkan kes harian tertinggi ialah Sabah 660 kes diikuti dengan Selangor 407 kes dan kata Tan Sri Dr. Noor Hisham dalam tempoh 24 jam itu juga negara merekodkan 878 kes sembuh menjadikan semua kes sembuh sepenuhnya adalah sebanyak 38,132 kes dan terdapat 4 kematian baru dicatatkan dan sementara pesakit yang sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU ialah seramai 110 orang di mana 37 kes memerlukan bantuan pernafasan. Dan itu sedikit mengenai jumlah jangkitan COVID-19 di negara kita. Dalam masa sama ini kita ingin melihat juga kepada kluster-kluster yang baru yang telah pun dikesan oleh KKM sendiri sehingga 19 Oktober sehingga 19 November iaitu semalam. Terdapat beberapa 4 kluster baru dilaporkan membabitkan 110 kes baru positif COVID-19 dan kesemua kluster ini masing-masing dilaporkan di Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan juga Johor. Apakah kluster-kluster itu? Pertama adalah kluster Kapas BJ di Selangor, kluster Prestige di wilayah Persuruhan Kuala Lumpur, kluster Bah Bercam. Kluster Bah Bercam ini adalah mempunyai sejarah perjalanan daripada Sabah apabila mereka menggunakan bah itu. Maknanya individu yang dalam kluster itu mempunyai perjalanan daripada Sabah menuju ke Semenanjung. Dan keempat adalah kluster Kiambang. Dan kesemua kluster-kluster yang wujud semalam ini terdapat 110 kes baru positif COVID-19 yang telah pun dikesan oleh KKM sendiri, Gigi. Ya, dan kalau kita lihat perkembangan di Sabah sendiri, ditulis atau dilaporkan kanak-kanak 2 tahun antara 8 kes positif COVID-19 baru di Sarawak. Maaf, ini di Sarawak. Dan kalau kita lihat 8 kes positif COVID-19 telah direkodkan di Sarawak pada Khamis termasuk membabitkan kanak-kanak berusia 2 tahun. Dan kata Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan 6 kes dilaporkan di Kuching manakala 2 kes di Miri menjadikan jumlah kes kesemuanya meningkat kepada 1,053 kes di Sarawak. Dan katanya kesemua kes yang dilaporkan di Kuching dikesan menerusi saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 kluster besi. Dan kalau kita tahu kluster besi ini melibatkan kluster di penjara, Hafizi, dan ia telah memberi kesan ataupun menjangkiti kanak-kanak semuda usia 2 tahun dan ini menunjukkan bahawa penyakit ini tidak mengenal usia. Betul. Dan kalau kita lihat kepada mereka yang berisiko untuk dijangkiti ini, terdapat beberapa golongannya. Pertama adalah mereka yang mempunyai penyakit kritikal. Kedua adalah mereka yang lanjut usia ataupun warga emas dan ketiga juga adalah kanak-kanak. Kadang kanak-kanak ini kita tahu mereka ini tidak mempunyai antibodi yang kuat dan sebagainya. Jadi apabila mereka dijangkiti dari segi peratusan untuk mereka sembuh ataupun pulih itu mungkin agak rendah berbanding dengan dewasa yang mempunyai ketahanan bodi ataupun ketahanan badan yang lebih tinggi daripada kanak-kanak ini. Dan itu melihat kepada COVID-19 dalam masa sama semalam juga menjadi tumpuan di sidang media oleh Tan Sri Dr. Noor Hisham dalam melihat kepada keberkesanan aplikasi yang digunakan di seluruh negara pada ketika ini iaitu MySejahtera di mana sebanyak 9,167 kes positif COVID-19 telah pun dikesan melalui MySejahtera. Dan kata Dr. Noor Hisham, penggunaan aplikasi MySejahtera menunjukkan keberkesanan apabila berjaya merekodkan sejumlah 9,167 kes positif COVID-19 sejak ia dilancarkan pada 20 April lepas sehingga semalam. Dan beliau berkata aplikasi bagi membantu pengurusan pandemik COVID-19 itu telah banyak membantu Kementerian Kesihatan KKM dalam mengesan kes-kes positif COVID-19 melalui kaedah penilaian kesihatan kendiri dan juga pengesanan kontak rapat. Dan katanya sehingga semalam sebanyak 1,561 kes berjaya dikesan dan disahkan positif dengan menggunakan kaedah penilaian kesihatan sendiri. Dan kita dapat saksikan juga apa yang dikatakan oleh Dr. Noor Hisham, sejak dilancarkan aplikasi itu mendapat sambutan amat menggalakkan daripada semua lapisan masyarakat dan ia berjaya mencapai 23.95 juta pengguna dan tanggungan berdaftar serta 1.058 juta premis perniagaan yang berdaftar.
Dan kita lihat kepada aplikasi ini satu inisiatif yang amat baik sekali kerana ia mengikuti negara-negara lain dalam pengesanan kontak rapat, dan bagi pengguna sendiri, pengguna boleh lihat sendiri di mana kawasan hotspot yang mempunyai kes COVID-19 yang tinggi, supaya pengguna ini dapat mengelak daripada kawasan-kawasan itu. Itu antara kelebihan-kelebihan kita menggunakan aplikasi MySejahtera ini, Gigi. Dalam masa yang sama kita melihat satu aplikasi tunggal ini sangat bagus untuk digunakan oleh orang ramai, kiranya untuk kita merujuk kembali kontak rapat itu memudahkan petugas di barisan hadapan. Dalam kita bercerita mengenai kes COVID-19 yang semakin meningkat dan pelaksanaan PKP, PKPB, PKPD itu dalam masa yang sama ia memberi kesan kepada krisis ekonomi, dan kita tahu banyak sektor yang terpaksa ditutup ataupun mendapat kesan daripada perkara ini, menularnya wabak pandemik COVID-19 ini bukan sahaja dalam negara kita tapi di dalam luar negara. Tapi dalam masa yang sama kita melihat kesannya kepada usahawan-usahawan di luar sana, yang mana kalau kita tengok ini terkesan juga kepada pengasas syarikat penerbangan tambang rendah AirAsia, Tan Sri Tony Fernandez, yang terpaksa menjual rumah agamnya di Ayrshire, Scotland yang bernilai 2.5 juta pound atau lebih kurang 13.55 juta ringgit. Dan portal berita The Sun melaporkan tokoh korporat dari Malaysia itu membuat keputusan sebahagian daripada hartanya bagi menyelamatkan empayar perniagaannya. Tony yang juga ketua pegawai eksekutif kumpulan AirAsia pernah tinggal di Skeldon House di Dalrymple, Ayrshire selama 7 tahun. Dan beliau tidak terlepas turut terkena tempias pandemik COVID-19, dan laporan itu berkata rumah agam yang di kawasan seluas 125 ekar itu mempunyai 5 buah bilik berserta 5 simpanan wine, ada gimnasium, ada sauna dan gelanggang tenis terpaksa dijual. Dan kita tahu pada Mac lalu AirAsia juga mengumumkan penggantungan ke semua penerbangan dalam rangkaian berikutan wabak COVID-19 yang melumpuhkan sektor penerbangan di seluruh dunia. Ini kalau anda boleh lihat, ini visual rumah yang Tony Fernandez jual kerana terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Dan kalau kita tengok AirAsia sendiri turut baru-baru ini mengumumkan kerugian bersihnya untuk AirAsia X yang meningkat kepada 308.46 juta ringgit pada suku ketiga. Dan kalau kita lihat penutupan pintu sempadan antarabangsa berikutan pandemik COVID-19 ini telah mengheret pendapatan AirAsia X ni jatuh 94% pada 59.91 juta. Bagi suku di bawah kajian daripada 1.1 bilion ringgit sebelum ini, banyak. Betul. Dan kita tahu AirAsia X ini merupakan menawarkan perkhidmatan long haul ataupun perjalanan yang agak jauh menuju ke Eropah, ada juga menuju ke Eropah dan juga difahamkan ke Asia Barat dan sebagainya. Itu yang difahamkan kita melihat kepada AirAsia X ini. Dan apabila pintu sempadan tidak dibuka, semestinya perjalanan rentas antara negara dan juga perjalanan jarak jauh ini tidak dapat dijalankan, dan semestinya AirAsia X ini mengalami kerugian. Dan beberapa branch AirAsia juga kita dapat saksikan telah pun mengalami kerugian yang sangat serius, terutama yang di Jepun dan juga di India. Dan banyak laporan-laporan yang sebelum ini kita kongsikan mengenai kerugian yang ditanggung oleh AirAsia ini. Begitu juga dengan staf-staf ataupun pramugara dan juga pekerja-pekerja AirAsia juga yang banyak telah pun dikurangkan, gaji mereka dipotong. Dan ini merupakan impak kepada COVID-19 ini yang bukan saja menggugat kesihatan kita tapi menggugat juga kepada ekonomi. Semestinya kita menantikan bila agaknya penghasilan vaksin itu sendiri supaya vaksin ini mungkin dapat menjadi penyelamat kepada keadaan, kepada krisis kesihatan dan juga krisis ekonomi ini, Gigi. Dan dalam masa yang sama, Gigi, satu lagi laporan kita nak kongsikan, bukan saja tempias turut dirasai oleh syarikat-syarikat besar, gedung-gedung besar, malah ekonomi-ekonomi ataupun sektor ekonomi yang kecil juga seperti PKS dan juga PKS Micro juga turut terkesan dengan COVID-19 ini. Dan di mana ini ditumpat, di mana penternak
melelong ikan siakap kerapu elak kerugian besar. Apa cerita yang tu, JJ? Di Laguna Sri Tujuh menjadi tumpuan orang ramai apabila lebih 20 penternak siakap dan kerapu di kawasan itu telah melelong ikan ternakan mereka yang mati akibat kualiti air yang merosot susulan pelepasan air menerusi pintu air Sungai Tapang, dikatakan membawa kelodak dan sisa tumbuhan ke kawasan ternakan. Dan tinjauan mendapati sepanjang jalan di Laguna itu menjadi sesak daripada kebiasaan apabila penggemar ikan berkenaan membanjiri gerai jualan untuk membeli ikan pada harga murah. Dan seorang peternak dan penjual ikan juga ada memaklumkan, berkongsi, berkata kebanyakan pengusaha terpaksa melelong ikan-ikan mereka pada harga yang amat murah bagi mengelak daripada menanggung kerugian yang amat besar. Betul, dan kalau kita lihat bukan saja impak COVID-19 ini dalam keadaan kita menghadapi COVID-19, tapi juga ada faktor-faktor lain yang menyebabkan banyak peniaga-peniaga dan juga penternak, petani ini tidak dapat menjalankan perniagaan mereka. Sebagai contoh di Pantai Timur sekarang ini, mereka sedang menghadapi monsun dan taburan hujan yang sangat lebat dan sebagainya. Semestinya bagi peternak-peternak ikan juga, mereka sebelum ini telah pun dicadang untuk merangka bila agaknya mereka akan menuai hasil dan sebagainya, dan itu telah pun diperincikan oleh kerajaan. Dan kita mengharapkan semoga yang terbaik saja untuk rakan-rakan dan juga untuk rakyat di Pantai Timur untuk menghadapi keadaan monsun pada ketika ini. Begitu juga di ibu negara, semalam masih lagi hujan lebat yang untuk 2-3 hari, dan ada beberapa kawasan juga banjir dan semestinya menjejaskan pergerakan dan sebagainya. Dan selepas ini kita akan bawakan perkembangan selanjutnya di Parlimen ataupun di sidang Dewan Rakyat itu sendiri. Tapi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Ya, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kami nak bawakan ini paparan utama muka hadapan akhbar pada hari ini. Kita mulakan dengan berita harian. Fokus pemimpin APEC COVID-19 dan memulihkan ekonomi. Kalau kita lihat perkongsiannya, pemimpin kerajaan dan perniagaan kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC yang menyertai dialog CEO APEC 2020 semalam mahu usaha menangani COVID-19 dan memulihkan ekonomi pasca pandemik itu menjadi keutamaan semua negara anggota. Dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam ucap tamanya menggariskan 3 keutamaan sebagai panduan negara APEC mendepani krisis masa yang sedang melanda dunia. Dan persidangan tahun ini yang mana Malaysia menjadi tuan rumah melakar secara tersendiri apabila pertemuan serta ucapan dibuat secara maya berikutan situasi pandemik ketika ini. Dan kalau kita lihat apa yang dikongsikan dalam Majlis Penasihat APEC sendiri yang menggesa para pemimpin memperkukuhkan kerjasama dan menyokong sistem perdagangan pelbagai hala dalam menghadapi pandemik COVID-19. Dan kita tahu pada akhir Oktober sahaja jumlah kes COVID-19 di rantau Asia mencecah lebih 14 juta kes, yang mana itu dalam lebih kurang 32% daripada keseluruhan jangkitan global. Betul. Dan itu melihat kepada isu APEC, di mana kita tahu isu APEC semalam sudah pun berlangsung APEC CEO Dialogues, di mana bermula daripada semalam sehingga hari ini, di mana pemimpin-pemimpin daripada 21 negara anggota telah pun memberikan ucapan dan apa agaknya strategi mereka bagi menangani terutamanya krisis kepada ekonomi ini dan juga krisis kesihatan ini. Itu antara topik utama yang dibincangkan dalam APEC CEO Dialog. Dan kita akan melihat juga kepada satu lagi paparan akhbar, New Straits Times, di mana jika sebelum ini kita tahu ketika pandemik COVID-19 ini, zoo negara, sama ada di zoo negara ataupun di zoo-zoo di luar negara, semuanya menghadapi masalah dari segi kewangan, kerana kita tahu apabila pandemik COVID-19 menutup segala operasi perniagaan. Sewaktu awal-awal itulah kita menyaksikan PKP berlaku itu semua, orang ramai tak boleh keluar, kan? Orang ramai tidak boleh keluar dan juga zoo juga tidak dibuka dan sebagainya. Jadi mereka ini tidak dapat menjana pendapatan. Apabila zoo tidak dapat menjana pendapatan, mungkin ada kemudaratan untuk mereka, bukan kemudaratan, mungkin ada kekangan untuk mereka untuk membeli barang-barang keperluan dan sebagainya, juga untuk menyediakan makanan kepada haiwan-haiwan di sana, di mana New Straits Times sendiri telah pun
meng-highlightkan ataupun telah pun memberi perincian mengenai bagaimana kita ini mampu untuk membantu zoo-zoo, tak kisah sama ada di zoo negara ataupun di zoo-zoo seluruh negara kita, untuk sama-sama kita menyumbang supaya haiwan-haiwan ini mempunyai makan. Ya. Kerana makanan untuk haiwan-haiwan ini agak mahal, daging dan sebagainya, dan difahamkan RM1 juta diperlukan untuk membeli makanan dan juga untuk pentadbiran bagi zoo-zoo ini semua. Dan kalau kita lihat zoo negara ni menghadapi krisis kewangan yang mana tabung kecemasan mereka hanya mampu bertahan kira-kira 3 bulan saja lagi. Dan kalau kita lihat laporan sebelum ini, pengarah zoologi itu sendiri Dr. Manaim ada berkata penutupan operasi susulan PKP sebelum ini menyebabkan pihaknya mengalami kemerosotan pendapatan sekaligus menyukarkan usaha menampung kos operasi yang secara purata seperti yang Fizi katakan mencecah RM1 juta sebulan. Dan kos bulanan itu kalau kita perincikan meliputi pembayaran gaji kaki tangan, keperluan makanan dan juga bil air, bil elektrik, dan itu perlu kita lihat. Dan bukan hanya topik kebeluran di antara rakyat kita, tapi kebeluran haiwan-haiwan kita ni perlu juga kita titik beratkan. Jangan nanti sedar-sedar dah tak ada semua. Betul, dan itu yang kita tidak mahu berlaku di zoo-zoo sebagai contohnya. Dan bagi akhbar The Star, ini perkembangan yang kita ingin kongsikan, di mana masih lagi menyatakan mengenai vaksin sebagai contohnya. Dan juga semalam juga Khairi Jamaluddin telah pun memberitahu di sidang Dewan Rakyat di mana kerjasama antara Malaysia dan juga COVAX untuk kita mendapatkan fasiliti COVAX itu diperuntukkan sebanyak lebih daripada 94 juta ringgit diperuntukkan untuk mendapatkan 10%. Contoh, kita mempunyai populasi negara kita 32 juta, 33 juta. Jadi kita akan mendapat 10% daripada populasi negara kita sebanyak 3.3 juta. Dan itu yang dijanjikan oleh COVAX, di mana kerajaan sendiri telah pun menyediakan satu peruntukan untuk bekerjasama dengan COVAX ini sebanyak 94.3 juta. Selepas itu kita boleh mempunyai akses kepada vaksin-vaksin yang akan dibangunkan oleh COVAX itu sendiri. Ya, di bawah tajuk Injecting Millions for Vaccine itu turut diletakkan tajuk besar wristband poser yang mana memfokuskan kepada Majlis Keselamatan Negara yang turut berbincang mengenai cadangan mewajibkan pekerja-pekerja asing ini memakai satu wristband ataupun gelang berwarna yang khusus untuk memastikan boleh membantu petugas barisan hadapan dan juga pihak berkuasa atau sesiapa saja untuk mengesan mereka ni ataupun untuk mengasingkan mereka daripada kes COVID-19. Tapi dalam masa yang sama, industri player katanya feel that this may only stigmatize foreign workers. Tapi kalau kita nak melayan isu stigma ni memang tak habislah kalau isu stigma. Tapi yang pentingnya adalah keselamatan itu sendiri. Kalau penguatkuasaan untuk memakai wristband itu wajib kepada foreign worker, kepada pekerja asing, patutlah kita lakukan daripada ramai nanti terkeliru macam yang baru-baru ini viral kan. Yang terpaksa dijelaskan sendiri oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham. Dalam masa sama ini, satu rekod dunia yang telah pun diciptakan oleh Soh Wai Chin yang telah pun memecah rekod dunia selepas daki tangga sebanyak ataupun setinggi jarak dia adalah 1.295 km dalam masa sejam. Iaitu pelari menara nombor 1 dunia Soh Wai Chin berjaya mengatasi rekod Guinness World Record selepas selesai melakukan cabaran pendakian tangga dalam masa 1 jam. Dalam rekod tersebut, Soh 26 tahun berjaya menghabiskan larian menegak di Hotel Four Seasons dengan jarak sejauh 1.295 km di mana Soh berlari sehingga ke tingkat 66 bangunan tersebut dan kemudian mengambil lift untuk ke tingkat bawah sebelum berlari semula ke atas berulang kali dari jam 9 hingga 10 malam. Dan itu satu kebanggaan Fizi kepada kita. Macam tu? Saya tunggu saya fit dulu lah apa saya buat. Okey, kita nak bawakan perkembangan sedikit dari dalam sidang Dewan Rakyat semalam. Kita tahu ada satu sidang media yang dilakukan oleh Menteri Wilayah yang mengatakan akan mengambil tindakan undang-undang terhadap ahli Parlimen Ceras Tan Kok Wai yang menuduh di BKL telah menjual 42 plot tanah dalam tempoh 8 bulan. Dan menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata
berkata tuduhan itu bukan sahaja tidak berasas, malah telah menjatuhkan reputasi beliau serta DBKL. Dan Anwar tegaskan sehingga saat ini beliau sendiri tidak pernah menerima sebarang permohonan daripada DBKL untuk menjual aset milik pihak berkuasa tempatan. Dan katanya, saya ingin tegaskan bahawa saya juga kecewa dan merasa sangat duka cita dengan dakwaan seorang ahli parlimen yang sudah begitu lama berperanan sebagai wakil rakyat bertindak menyerang wakil rakyat lain, sedangkan beliau ada peluang untuk berucap dalam sidang Dewan Rakyat. Dan kita tahu itu merujuk kepada yang sidang media yang dilakukan oleh Kok Wai sebelum ini yang mendakwa sebanyak 42 plot tanah di BKL telah terjual dalam tempoh 8 bulan terakhir ketika Anwar Musa menerajui kementerian itu. Dan katanya di BKL, dalam masa yang sama di BKL turut mengeluarkan satu kenyataan memaklumkan mengikut semakan terdapat 42 plot tanah di Kuala Lumpur milik persendirian yang memohon proses perubahan kepada zon guna tanah, kepadatan penduduk dan nisbah plot terhadap Pelan Bandaraya Kuala Lumpur 2020. Tapi dalam masa yang sama, ini jawapan daripada pengerusi PAC sendiri yang menyifatkan bahawa apa yang dikeluarkan, maksudnya tindakan yang dikatakan mahu diambil terhadap PAC itu adalah sama sekali tidak patut, merupakan satu percubaan untuk mencabar serta mencabuli keutuhan institusi parlimen. Dan jawatan kuasa kekira Wan Negara PAC menyifatkan kenyataan Yayasan Wilayah Persekutuan YWP bahawa ia sedang mengkaji untuk mengambil tindakan undang terhadap pengerusi PAC sebagai tidak patut sama sekali dan satu percubaan yang mencabar untuk mencabuli keutuhan institusi parlimen. Dan katanya juga pengerusinya Wong Kah Woh berkata tindakan YWP itu adalah berkenaan laporan PAC berhubung penjualan tanah milik Dewan Bandaraya di BKL yang dibentangkan pada Rabu lalu, di mana Wong berkata jawatankuasa itu memberi amaran kepada mana-mana pihak supaya tidak mempertikaikan kerja PAC serta mengugut untuk mengambil tindakan undang-undang kepada pengerusi atau ahli PAC ketika mereka menjalankan tugas. Dan itu berkenaan mengenai sedikit sidang parlimen, sidang Dewan Rakyat yang sedang berlangsung. Hari ini tidak akan berlangsung sidang Dewan Rakyat pada hari Jumaat, akan bersambung pada Isnin depan. Dan difahamkan kita dapat saksikan dianggarkan ataupun mungkin ada pada 26 November nanti merupakan hari pengundian sama ada Belanjawan 2021 ini akan diluluskan atau tidak. Itu kita sama saksikan pada 26 November nanti. Ini. Ya, betul. Dan kita nak bawakan ini perkembangan terkini gangguan bekalan air yang dijangka akan berlaku di Seremban, Rembau pada 24 November. Dan mereka yang berada di kawasan ini, anda perlu berjaga-jaga, maksudnya isi air lah sebelum ia berlaku. Dan sebahagian kawasan di daerah Seremban dan Rembau dikatakan akan mengalami gangguan bekalan air sementara selama 24 jam mulai pukul 8 pagi pada 24 November ini. Itu yang dimaklumkan oleh Syarikat Air Negeri Sembilan atau Sains, Ketua Bahagian Perhubungan Awamnya Norzita Ismail. Dan satu kenyataan yang dikeluarkan Sains berkata gangguan itu berikutan ada kerja-kerja penyelenggaraan berjadual pengalihan paip di Jambatan Sungai Temiang, Seremban serta pencucian tangki air di loji rawatan air LRA Pedas Lama Rembau. Okey, cuci paip tak apa, jangan pencemaran air. Betul, dan harapnya dari segi gangguan bekalan air ini tidak berlarutan lebih lama. Dan kerana kita tahu di beberapa kawasan di Seremban dan juga dinilai masih lagi dalam kawasan PKPB dan sebagainya, ada juga Seremban kawasan juga mencatatkan kes COVID-19 yang tinggi. Kes yang agak tinggi, dan ini semestinya memberi kerumitan kepada masyarakat ataupun rakyat di kawasan itu untuk meneruskan kehidupan tanpa air, dan mereka juga disekat PKPB dan sebagainya. Dan itu perencanaan kita akan bawakan pada buletin-buletin Awani yang seterusnya. Gigi. Sekian saja untuk Awani pagi jam ini, dan terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka berita yang kami bawakan, anda boleh pergi ke astroawani.com. Dengan itu, saya Gigi Ahmad. Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.